Selepas mendapat perkhabaran daripada Allah tersebut, malaikat bertanya untuk meminta penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala akan hikmah penciptaan satu makhluk yang bernama khalifah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahawa malaikat ini tidak pernah mengingkari perintah Allah, apatah lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru pertanyaan yang disampaikan oleh para malaikat ini bukan bermaksud mereka ragu-ragu, bukan bermaksud mereka was-was terhadap kekuasaan Allah ataupun kehendak Allah, akan tetapi hanya inginkan penjelasan daripada Allah akan hikmah penciptaan khalifah tersebut. Seterusnya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam potongan ayat pada bahagian pertama ini, para malaikat secara tidak langsung telah menyatakan dua sifat makhluk yang ada pada ketika itu yang menyebabkan malaikat bertanya untuk mendapatkan penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah sifat tersebut? Yang pertama yaitu makhluk yang ada pada ketika itu selalu membuat kerosakan di atas muka bumi. Dan yang keduanya, selalu dan suka menumpahkan darah di atas muka bumi. Menyebabkan para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan penjelasan dan hikmah dari sebalik penciptaan khalifah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ timbul lagi satu persoalan, bagaimana para malaikat mengetahui makhluk yang bakal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai sifat-sifat yang tersebut itu. Dalam pentafsiran ayat ini, para ulama mengeluarkan beberapa periwayatan dan pandangan masing-masing. Yang pertamanya, para malaikat telah mempunyai pengalaman dengan satu makhluk, dengan satu bangsa yang ada pada ketika itu, tidak lain dan tidak bukan yaitu bangsa jin. Berkenaan dengan bangsa jin ini, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan golongan ini terlebih dahulu daripada golongan manusia. Di dalam surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum." Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggunakan satu kalimat yang khas, yaitu as-samum. Makna as-samum ini adalah api yang menjulang-julang, dan secara tidak langsung menggambarkan sifat jin yang tidak pernah tetap seperti api tersebut. Berhubung dengan penciptaan jin ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahawa khuliqatal malaikatu min nur wa khuliqatal jannu min marijim min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Diciptakan malaikat daripada cahaya dan diciptakan jin daripada nyalaan api, dan diciptakan Adam daripada apa yang telah dinyatakan kepada kamu. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad daripada Aisyah radhiyallahu anha. Daripada potongan ayat pada bahagian pertama ini dapat kita ketahui bahawa sifat jin, iaitu yang pertama membuat kerosakan dan yang keduanya menumpahkan darah di atas muka bumi. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk turun ke bumi dan memerangi golongan jin-jin yang ada pada ketika itu, sehingga ada di antara mereka yang lari bertempiaran, bersembunyi di hutan, di lautan, di gua, di lubang-lubang dan tempat-tempat yang lain. Dalam kalangan jin ini adanya jin yang beriman dan ada kalangan yang kafir. Perihal berkenaan dengan jin yang beriman, boleh kita rujuk pada surah Al-Jin ayat yang ke-11, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa dalam kalangan jin ini ada golongan yang beriman dan ada juga golongan yang kafir, dan mereka mengikuti jalan-jalan yang berbeza. Manakala dari sudut pendapat lainnya, para malaikat sudah mengetahui inilah watak, inilah sifat, inilah sikap makhluk yang diciptakan, yang dijadikan daripada unsur-unsur bumi. Persoalan besar, mengapakah
para malaikat menggambarkan bahawa khalifah yang Allah ingin ciptakan ini sama sifatnya dengan golongan jin. Jawapannya, kerana para malaikat tidak mengetahui siapakah khalifah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana yang ada pada ketika itu hanya golongan jin yang menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat ini merupakan golongan yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah ingkar kepada Allah, akan tetapi segala pengetahuan adalah apa yang telah Allah izinkan kepada mereka. Kita sebagai manusia pun mempunyai ilmu yang terbatas yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama miliki. Maka ilmu ini adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita ingat, ilmu ini akan dikembalikan semula kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ia akan menariknya semula. Justru kita haruslah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.